Assalamualaikum semua. Video kali ini aku nak bagi pendapat aku tentang satu filem tempatan yang ditayangkan di Netflix berjudul Frontliner. Filem arahan Razif Ajibur Rashid dibintangi oleh Azhan Rani, Aci Boce, Emma Maimbong, Farah Ahmad dan Wan Maimunah. Sebuah filem yang memaparkan segala rintangan dan pengorbanan barisan hadapan negara dalam menangani wabak COVID-19. Filem ni pada aku very interesting. Dan aku ada sebab kenapa. Aku difahamkan banyak isu yang dihadapi oleh pihak studio untuk menghasilkan filem ni. Pre-production ada isu, post-production pun ada isu. Tapi Alhamdulillah, filem ni berjaya ditayangkan di Netflix. So aku tolak tepi semua isu-isu tu dulu. Aku nak cakap pasal the movie itself je. The final product. Untuk aku secara general, filem ni is quite good. Dia achieve apa yang dia nak sampaikan. Semua pelakon, wow, dia punya performance, diorang punya performance memang superb. Semua pada aku memang ambil serius lah menjalankan watak-watak yang telah diberi. Emma Maimbong biasanya dia biasa-biasa je kan, dia punya kualiti berlakon. Tapi dia kalau scene menangis, dia memang sell. Azhan Rani, Beto, dia memang no question lah kan. Memang tak pernah menghampakan. Aceh pula, aku agak impress dengan dia kan. Dia membawakan watak yang aku tak pernah nampak sebelum ni. Dan maybe lepas ni dia bolehlah tinggalkan watak komedi tu. Fokus untuk menjadi pelakon yang lebih berkualiti. Farah Ahmad dan Wan Maimunah, dia side character but diorang pun deliver. Farah Ahmad is very good actor. Wan Maimunah pun very good actor. No complaint. Diorang deliver. So pada aku kudos lah untuk the director. Sebab tuan director ni, dia director yang sama direct filem Cluster kan, filem tahun lepas yang agak trashy kan. So pada aku filem ni macam a win lah for him. Okay, aku ada dengar desas-desus yang ada setengah orang cakap filem ni tak berapa bagus. Dan aku faham pendapat diorang tu datang dari mana. Sebab this is not a typical story punya structure tau. Dia tak ada first act, second act or third act. Dia tak ada character arc or any type of character development. Kalau kau ada that type of mindset, bila tengok semua filem, kau akan rasa filem ni macam disjointed. Macam story dia macam bersepah-sepah. I got your point. Aku awal-awal tu have the same feeling tau, same thought. Why don't they just focus dekat satu family je dan create or evolve the story from there kan. Tapi after a while aku tengok filem ni, perasaan aku berubah. Dia membuka mata aku ke arah lain, membuatkan aku tengok from the bigger picture, dan aku pun interpret the film in a different way. For me, movie ni is not about telling a story tau, typical story, but more on presenting you the reality of what's happening. Dengan kata lain, dia cuba memberi pencerahan kepada kita and how do you feel after watching the movie. Dalam movie ni tak ada representation, at least direct representation of good people or bad people. Dia tak ada heroes, dia tak ada villain. They just present a few characters dalam ni. Basically ada dua group, the frontliner people and the others. So what you need to do is try to put yourself in every shoes. That's how I look at it lah. So aku tak judge filem ni macam just a drama, story drama, something like that lah. Cerita tentang laki bini, apa yang diorang face tu semua. I don't think that's their point lah buat filem ni. In term of COVID related issues, aku rasa the frontliner aspect tu they present very well. Dia berjaya tackle the impact on both side of the group, the frontliner and the others. In the end, you will be the judge. Korang yang akan judge and decide apa yang baik, apa yang buruk. Macam aku cakap, filem ni just nak buka mata kita untuk kita faham situasi yang melanda sekarang ni. Ada benda yang kita boleh control, ada benda yang kita tak boleh control. Dan both group need to understand each other. Aku rasa that's the most important thing. In order to survive, both group, the frontliner and the others ni,
need to understand both end punya struggle. Aku rasa that message is very powerful. In term of production, aku tak nak tentu sangat kan. Aku tak ada major complaint. It's a very well produced film. Budget pun kecil dia, tak silap aku dalam 400k. And so it's reasonable. And dia punya cinematography aku rasa okay. Score music pun aku rasa on point. So aku memang takkan sentuh sangat lah production. It's not my place to actually comment pasal production ni actually. As long as dia tak cacar marbah atau sambil lewa, aku rasa aku tak ada masalah. Yang penting apa yang orang nak sampaikan tu berjaya. So overall aku bagi movie ni 4 bintang. Mungkin pada korang tinggi, tapi aku rasa they deserve 4 bintang untuk aku. Very good performance, very good production value, and the message is very powerful. Cuma yang last tu lah, aku tak tahu apa hal tiba-tiba ada yang dia nak tunjuk what happened to all this character kan. Doktor ni apa jadi lepas ni dia mati. Aku cakap why? Kenapa ada benda ni kan? Kau nak buat macam ala-ala true story pula. Dah kenapa? Aku sepelik kat situ lah. Kat tu dia potong sikit kan. Aku rasa dia macam ada sedikit dia tak selesa nak finishkan the movie macam tu. Dia nak bagi satu kesimpulan yang lebih solid lah. Pada aku tak perlu. You already done a good job. Kudos to the pelakon, to the director and to the production. Sorry to hear that you guys ada masalah untuk cari funder tu semua kan. Tapi nak buat macam mana? But business is business. Aku faham kenapa kadang-kadang tak nak orang nak invest this type of movie. It's very difficult untuk orang nak pergi bayar untuk tengok movie macam ni. Sebab movie ni dia lebih kurang kepada public service announcement je actually. So untuk orang bayar tu agak sukar. Tapi the question is, kalau tak ada duit from the start, why you want to pursue? And it's good that you guys pursue benda ni, tapi itulah, tak nak benda ni menyusahkan korang pula. Duit habis tak dapat untung dan susahkan diri sendiri kan. Tapi still a very good job to all. Alright, itu saja pendapat aku untuk filem Frontliner ni yang boleh ditonton di Netflix. So korang yang berminat sekarang ni, kalau ada Netflix punya subscription, sila tonton. Seriously, very powerful message dalam filem ni. Okay, see you guys on the next video. Assalamualaikum dan bye bye.